Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi semua pelajar dah kenal saya lah. Saya Puan Jamilah binti Syarum. Jadi saya akan mengajar awak subjek prinsip perakaunan untuk tahun 2021 tingkatan 4 lah. Okey. Jadi untuk tingkatan 4 untuk prinsip perakaunan, jadi sebelum saya mengulas lebih lanjut lagi tentang kita punya topik. Okey, jadi eloklah saya cerita sedikit kepada awak apa yang kita kena faham ya tentang perakaunan. Okey, jadi perakaunan ni merupakan satu subjek yang luas ya, yang luas. Jadi dia memberi kejayaan yang sangat baiklah untuk pelajar. Jadi bila pelajar betul-betul dapat buat buat kertas sendiri dengan baik, ya, potensi awak untuk maju ke depan ya dalam kejayaan di bidang perakaunan adalah sangat cerah. Jadi untuk peperiksaan SPM nanti, prinsip perakaunan kita ada 3 kertas ya. Jadi kita ada 3 kertas. Jadi yang pertama kita ada kertas 1. Jadi kertas 1 ni dia mengandungi 40 soalan objektif. Okey, kertas 2. Jadi kita ada kertas 2, dia mengandungi 6 soalan subjektif ya. Jadi soalan bentuk panjang. Jadi pelajar wajib jawab 5 soalan daripada 6 soalan. Okey, dan seterusnya yang ketiga kita ada folio. Jadi folio ini adalah kerja khusus yang pelajar kena buat, dan kalau pelajar tak buat kerja khusus ni, pelajar tak layak ambil SPM. Jadi dikira sebagai calon gagal. Okey, jadi untuk kena ingatlah ya. Jadi maksud kita kena fokus betul-betul. Kertas 1 objektif, kertas 2 untuk kita punya soalan-soalan subjektif dan juga soalan-soalan panjang yang besar. Almost 100% dia adalah pengiraan. Okey, dan yang ketiga kita akan ada kerja khusus. Kerja khusus kita akan buat semua semasa tingkatan 5 nanti ya. Jadi maksud tingkatan 4 ni kita lebih fokus kepada pelajaran sahaja, maksudnya pengenalan, dan kita cuba memahami konsep prinsip perakaunan secara detail sebelum boleh kita buat kerja khusus. Okey, jadi apa keperluan yang pelajar perlu ada? Jadi yang pertama, semua pelajar mesti ada buku teks ya. Jadi buku teks prinsip perakaunan. Jadi cikgu akan menggunakan buku teks prinsip perakaunan ini secara penuh lah, 100%. Saya akan pakai 100% daripada buku teks. Jadi walaupun cikgu ajar ni melalui video, pelajar masih kena buka buku teks sebab cikgu akan refer page by page. Jadi maksudnya bila saya terangkan dalam video ni nanti, pelajar kena buka dan semak semua maklumat yang ada dalam buku teks tu nanti. Okey, dan seterusnya saya perlu juga pelajar ada satu buku panjang lah. Okey, satu je. Jadi ini adalah untuk nota dan juga untuk latihan. Pada saya nota adalah wajib ya. Setiap kali saya buat topik dengan pelajar, jadi pelajar kena buat nota ya. Jadi saya akan maklumkan apakah isi-isi penting yang perlu anda masukkan dalam buku nota tu nanti. Dan buku latihan kita juga, kita akan guna buku yang sama. Okey, jadi saya terus kepada subjek kita hari ini. Jadi subjek kita hari ini, jadi semua tahu kita nak belajar prinsip perakaunan. Jadi di bawah topik kita yang pertama, kita ada pengenalan kepada perakaunan ya. Jadi saya harap semua pelajar boleh buka buku teks masing-masing ya, sebab kita nak tengok pengenalan. Bagi topik yang pertama ni 100% adalah teori. Ya, maksudnya kita akan bercakap. Maksudnya kita kena belajar, kita kena baca, baru kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan perakaunan, apa yang andaian dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam perakaunan. Jadi semua wajib baca. Jadi tak ada langsung melibatkan pengiraan lagi untuk topik yang pertama. Jadi saya nak semua pelajar buka muka surat 2. Jadi tengok di muka surat 2. Jadi kita tengok 1.1 kita ada perakaunan.
Subbidang Perakaunan, Kejaya dan Badan Profesion. Jadi untuk hari ini cikgu cuma akan buat dengan pelajar 1.1 sahaja. Ya, jadi 1.1 saya akan habiskan ya dengan awak hari ini. Okey, dan cuba fahamkan ya apa yang kita nak bincang di bawah topik 1.1. Okey, jadi di muka surat 2 dia sebut di situ simpan kira dan juga perakaunan. Jadi simpan kira dan perakaunan adalah merupakan dua item yang berbeza ya. Kalau awak tengok betul-betul apa yang dimaksudkan dengan simpan kira. Simpan kira ni adalah proses ataupun aktiviti untuk mengumpul, menyusun, menyimpan dan juga merekod dan seterusnya kita akan melapor. Ya, semua rekod-rekod perakaunan. Jadi dia ada 5 ya, dia ada 5 aspek yang ada di bawah simpan kira. Yang pertama, kita akan mengumpul ya, kita akan mengumpul semua dokumen punca ya. Maksudnya semua dokumen sumber kita akan kumpul, okey, dan kita susun mengikut bulan dan tarikh dia, dan kita akan simpan bagi satu tempoh perakaunan ya. Jadi cukup 12 bulan kita kumpul dan kita akan susun dia ikut bulan. Contoh, kalau mula perniagaan pada bulan Januari, jadi awak akan mula susun awak punya rekod perakaunan daripada Januari. Januari pun kita akan susun ikut tarikh. Jadi kalau satu hari bulan letak di atas 2, 3 dan sebagainya. Jadi maksudnya kita akan susun. Lepas tu kita akan simpan. Simpan maksudnya kita akan filekan dia. Ya, masuk dalam file. Seelok-eloknya kita akan masuk file ikut bulan. Ya, jadi ikut bulan dia. Jadi semua dokumen akan dikumpul ikut bulan bagi memudahkan kita nak buat apa? Kita nak merekod. Ya, jadi kita akan rekod dalam buku-buku perakaunan nanti dan seterusnya kita akan buat laporan. Jadi itu adalah simpan kira. Jadi, cikgu ulang balik ya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan simpan kira? Simpan kira adalah proses di mana kita mengumpul, kita menyusun, kita menyimpan, kita merekod dan akhir sekali kita buat laporan. Jadi, itu yang dipanggilkan, itu yang disebut sebagai simpan kira. Okey, dan seterusnya kita tengok apa yang dimaksudkan dengan perakaunan. Perakaunan adalah simpan kira tu sendiri. Jadi maksudnya dah ada 5 dah dalam tu. Dalam perakaunan dah ada 5 dah simpan kira tadi. Jadi simpan kira tadi kita dah sebut tadi apa? Mengumpul, menyimpan, ya, merekod dan juga melapor. Jadi kita kumpul, kita susun, kita simpan, kita rekod dan juga kita lapor, kita buat pelaporan. Okey, 5 dah. Okey, dan seterusnya untuk perakaunan ada 5 lagi yang kita kena tambah, iaitu aktiviti menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan juga merumus. Jadi, kalau simpan kira ada 5 langkah, untuk perakaunan dia ada 10 langkah. Jadi, simpan kira adalah sebahagian daripada perakaunan. Okey, jadi perakaunan dia termasuk simpan kira yang 5 tadi dan ditambah dengan analisis, mentafsir, merancang, menilai dan juga merumus. Okey, jadi kita dapati bahawa perakaunan ini adalah bidang yang lebih luas jika dibandingkan dengan simpan kira. Okey, jadi itu yang pertama. Okey, yang kedua, tengok muka surat 3. Jadi di bawah muka surat 3 dia ada tunjuk rajah ya. Jadi dia tunjuk rajah kepada awak kitaran perakaunan. Okey, jadi awak akan nampak macam nilah. Okey, jadi kita ada kitaran perakaunan. Jadi di bawah kitaran perakaunan pelajar kena mahirlah. Jadi awak kena tahulah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kitaran? Macam kita kata kita nak tengok kitaran hidup rama-rama. Jadi bila rama-rama dia mula dengan ulat ya, jadi telur dia, lepas tu dia akan jadi ulat, lepas tu dia akan duduk dalam kepompong dan dia akan jadi rama-rama. Jadi itu kita panggil sebagai kitaran. Bagi perakaunan juga dia ada kitaran ya, jadi kitaran yang ni kita panggil sebagai kitaran perakaunan. Jadi di kitaran perakaunan kita akan bermula dengan dokumen perniagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dokumen?
Jadi dokumen adalah merupakan satu sumber yang kita dapat untuk menunjukkan bahawa satu urus niaga telah berlaku. Contohnya, pelajar pernah bayar yuran kepada cikgu, betul? Jadi bila pelajar bayar yuran kepada cikgu, cikgu akan bagi kepada pelajar resit. Jadi resit itulah yang kita panggil sebagai dokumen perniagaan. Jadi dokumen ini kita akan simpan. Ya, tu yang kita kata proses yang pertama tadi. Kita kumpul dulu. Kita kumpul semua dokumen ni. Dokumen ni ada banyak jenis. Jadi kita akan belajar nanti di bawah topik 3. Jadi hari ni kita cuma kenal je. Kita cuma tahu je. Step yang pertama bila nak buat perakaunan, mesti ada dokumen perniagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada dokumen perniagaan, kita akan rekod semua dokumen ini dalam buku catatan pertama. Okey, jadi buku catatan pertama ini nanti kita akan jumpa dalam topik 2 dan 3 lah. Jadi kita akan belajar ya di bawah topik. Jadi kita tahulah apa dia buku catatan pertama yang kita akan belajar nanti. Kita akan belajar jurnal am, kita akan belajar jurnal khas, kita akan belajar buku tunai, kita akan belajar buku tunai runcit. Jadi semua ini kita panggil sebagai kita punya buku catatan pertama.